Kesimpulan daripada apa yang telah disebut oleh Syekh Ibn Atha' menerusi kalam hikmat ini, iaitu betapa kita perlu memberikan perhatian kepada wirid, yakni amalan-amalan yang kita laksanakan sebagai pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita berikan keutamaan berbanding warid yang merupakan kurnia Allah kepada hamba-Nya sebagai balasan yang dijanjikan terhadap amal-amal yang dilakukan oleh seseorang hamba itu. Antara alasan yang diberikan oleh Syekh Ibn Atha' kenapa wirid ini perlu diberikan keutamaan berbanding warid, pertama sekali kerana masa wirid itu sangat terhad, iaitu manusia hanya berpeluang untuk berwirid dikala dia masih hidup. Itu saja peluang dia untuk berwirid. Dengan kematian sudah terputus semua itu. Jadi ruangnya sangat terhad. Adapun warid akan diperolehi oleh seseorang itu di akhirat nanti, dan dia bersifat kekal, dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peluangnya itu sangat luas berbanding dengan wirid. Peluangnya sangat terhad. Dan yang kedua, kenapa wirid ini perlu diberikan keutamaan? Kerana itulah yang diperintahkan kepada kita. Kita disuruh berwirid, yakni beramal, beribadah dengan segala macam bentuk ibadah. Adapun warid itu kurnia Allah, pemberian Allah, bukan bahagian kita. Itulah antara alasan-alasan yang dikemukakan oleh Syekh Ibn Atha' dalam menjelaskan kepada kita bahawa kita ni perlu memberikan perhatian kepada wirid, amalannya. Ini penting kerana orang yang tidak memahami dasar ini kadang-kadang berlaku pengabaian terhadap amalannya, seperti yang sudah saya sebut sebahagiannya, iaitu orang yang memberikan tumpuan kepada warid selalunya akan menimbulkan masalah apabila warid itu tidak diperolehinya. Kerana warid ini pemberian Allah, kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Di akhirat nanti dijanjikan, dan itu belum berlaku. Di dunia ini diberi sebahagian, kadang-kadang diberi, kadang-kadang tidak. Jadi orang yang memberikan perhatian kepada wirid, kepada warid, akan menghadapi masalah dari segi sikapnya apabila warid itu sudah tidak ada. Dia akan meninggalkan wirid. Sebab kerana dia memberikan tumpuan kepada warid itu, yang sebetulnya yang dikehendaki, yang sewajarnya, yang sepatutnya kita menumpukan sepenuh perhatian kepada berwirid, yakni beramal, dalam keadaan menunggu kurnia Allah. Kalau banyak pun banyaklah, sikit pun sikitlah. Kalau tidak diberikan lagi pun buat macam mana? Tapi perintah Allah kepada kita, itulah yang perlu kita utamakan, yang perlu kita laksanakan. Berkata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini dengan mendatangkan kisah-kisah dan kalam-kalam yang dikaitkan dengan para alim ulama ahli tasawuf. Antaranya yang dikaitkan dengan kata-kata Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, yang kesimpulan daripada kata-kata beliau itu, orang yang tidak ada perkembangan dari segi kebaikan itu dianggap sebagai rugi, tidak ada perubahan. Sama pun dianggap sebagai rugi. Apatah lagi lebih merosot. Hari-hari yang akan datang
minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, sekiranya keadaan kita itu menjadi lebih teruk, ya ini kecelakaan. Tapi kalau hari-hari yang akan datang itu sama dengan sekarang, kalau kita ni balik modal dah sebenarnya. Tapi Hasan Basri kata rugi lagi. Masih kerugian. Kerana yang dikendaki itu adalah pertambahan kebaikan. Pertambahan. Jadi pertambahan ini boleh kita lihat dari dua sudut. Pertambahan kebaikan. Pertama, pertambahan dari segi hal-hal yang bersifat zahir. Amalan, pengetahuan, itu agak terhad. Kalau pengetahuan mungkin luas sikit lah. Kerana ilmu ni luas. Kita mengaji hari ni, esok mengaji lain pula, kau bertambah. Adapun amalan sempit sikit. Hari ni kita buat 2 rakaat, esok nak tambah 4. Tapi kau main tambah semua, dalam sebulan ni kota penuh kota. Terhad sikit. Jadi ruang yang besar untuk pertambahan ini adalah peningkatan kondisi dan situasi jiwa manusia. Ehwal dan perilaku manusia yang meningkat, itulah yang tidak ada kesudahannya. Perubahan kejiwaannya, perubahan dari segi tahap keyakinannya, perubahan dari segi kehadiran hatinya, dari segi khusyuk hatinya, perubahan dari segi pertukaran sifat-sifat mulia dalam dirinya, perubahan dari segi makrifat terhadap Tuhannya. Yang ini tidak ada sempadan. Peningkatan selalu berlaku. Di sinilah kita boleh memahami kenapa Nabi yang sudah maksum pun masih lagi beristighfar. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marrah atau kama qala. Ada yang kata 100 marrah, ada riwayat lain 100 marrah. Dilindungi, ditutup hatiku dan aku beristighfar kepada Allah 70 kali sehari. Riwayat lain menyebut 100 kali sehari. Semua orang sudah tahu bahawa Nabi SAW bertaraf maksum, tidak ada dosa lagi. Sudah tidak ada dosa. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Jadi ayat ini menyatakan Nabi sudah tidak ada dosa sama sekali. Yang sudah lalu, yang akan datang, sudah tidak ada. Tapi perlu apa istighfar lagi? Karena kita, walibnya kita ni bila sebut istighfar adalah mohon keampunan. Bila mohon keampunan itu melibatkan dosa dan kesalahan. Sabung nak buat basuh benda kotor lah. Bila sebut basuh, bila sabung nak basuh benda kotor. Itu tugan, itu keperluannya. Jadi istighfar dikaitkan dengan kesalahan. Tapi oleh kerana Nabi itu sudah tidak ada salah dan dosanya, maka istighfarnya itu untuk apa? Di sinilah dijelaskan oleh para ulama, alim ulama, khasnya ahli tasawuf. Istighfar itu adalah istighfar daripada maqam yang baik kepada yang lebih baik, daripada satu kesempurnaan kepada yang lebih sempurna. Kerana kesempurnaan itu tidak ada penghujungnya, sentiasa meningkat dalam kesempurnaan. Itulah yang dimaksudkan. Kemudian ketika Al-Junaid ditegur orang, dinukilkan kalam kisah Al-Junaid pula. Al-Imam Al-Junaid ditegur orang kerana memegang tasbih. Sudah saya sebut kisah ini beberapa kali. Kerana memegang tasbih di tangannya. Dia pegang tasbih. Al-Imam Junaid, ulama sufi kurung ketiga dan keempat, sekitar lingkungan ketiga keempat Hijriyah. Sekarang kurung ke-14, 1000 tahun dulu lebih, antara tokoh besar. Zaman tu fenomena orang berzikir memegang tasbih sudah ketara.
Zaman awal lagi tu, bahawa alim ulama dulu menggunakan tasbih untuk beribadah, berzikir itu sudah makruf. Kita hari ni pun apatah lebih-lebih lagi. Tapi yang anehnya, ada orang mengaitkan ini sebagai dicedok daripada agama asing. Tasbih ni ambil daripada agama lain. Itulah bukti bahawa tasawuf ini adalah cedokan daripada agama lain. Ini kekeliruan yang sangat nyata. Suatu penegasan yang sangat keliru. Apakah semata-mata kerana adanya persamaan dalam beberapa perkara antara agama kita dengan penganut agama lain? Apakah kerana itu sudah cukup kita untuk menyatakan bahawa Islam mengimport, cedok daripada agama lain? Keliru. Persamaan tidak dapat dielakkan. Wujud. Kita ada hari raya, agama lain pun ada hari raya kok. Tapi lainlah hari raya dia. Tapi hari raya tetap hari raya. Hari raya lain-lain lah. Pegang sebeh tetap pegang sebeh. Tapi zikir benda lain lah. Sebeh sama je. Hak ni batang kayu, hak ni macam-macam lah. Tapi isi tu benda. Hak ni ngatik benda, hak ni ngatik benda. Mesti lain. Jadi kita dengar, cuba dikelirukan orang. Pokok bakar dia nak pergi, nak tembok tasawuf je, bukan benda. Tu je, dia nak tembok pada tasawuf. Kau yang lekong, macam-macam autar tu. Dia botol sini, botol alang. Antara yang dikaitkan yang agak munasabah. Dikaitkanlah dengan sebeh. Atas alasan lebih-lebih lagi, di zaman awal Islam, zaman Nabi itu, tidak ada laporan yang menyebut tentang adanya sebeh itu tu. Memang sebeh tak ada. Tapi membilang, menggunakan alat untuk membilang sudah berlaku. Tinggal lagi sebeh hak jenis cocok tu hak bulat 100 tu memang tak ada zaman Nabi macam gitu. Tapi konsep membilang zikir menggunakan alat sudah ada di zaman awal Islam. Kalau Nabi bertasbih, berzikir menggunakan jari. Dan kita pun boleh guna. Di kalangan sahabat ada yang menggunakan biji-biji tamar, biji-biji kurma. Ada yang menggunakan anak-anak batu. Cuma tak ada lah haji tebuk lubang tu. Tebuk lubang duk cocok dengan wayar pula dah. Duk cocok dengan tali. Tak ada lah gitu. Tapi menggunakan alat-alat itu. Konsepnya ada. Cuma perubahan zaman. Zaman ni orang buat molek je. Di mesin molek batu. Batu dengan kayu lah macam-macam ditebuk. Gitu je bezanya. Tapi menggunakan alat untuk berzikir itu sudah makruf. Sudah dikenali. Lepas tu orang kata, dah apa-apa tak tiru Nabi je pakai jari ni. Pakai jari, ulama' membahaskan, tengok kita nak berzikir jumlah berapa. Jumlah berapa. Kalau jumlah kita kecil, memang menggunakan jari ini adalah baik. Tapi kalau kita target untuk berzikir sejumlah yang banyak, untuk tujuan fokus dan tumpuan hati, menggunakan alat yang khas itu dilihat oleh ulama' sebagai lebih membantu. Sahabat-sahabat ada yang bertasbih sampai ribuan setiap hari. Ribuan. Menjadi amalan dia. Cebilang jari 1000. Bila main dengan kaki pula ni. Nak tanda ni. Ambil buku kira pula. So 30. Toreh se. 40. Toreh se. Main nak bilang ni. Dah ingat. Sebab tu ulama kata kalau orang yang berzikir jumlah yang banyak, alat yang memudahkan untuk fokus supaya ingat. Supaya tidak terganggu konsentrasi kita tu. Tapi kalau kita nak lepas berdiri, lepas sembahyang, bertasbih, bertakbir, tahmid 33 kali, jari memang cukup. Dah molek bagus, sudah molek. Jadi sekarang kisahnya. Jadi ketika Al-Junaid ditegur orang kerana memegang tasbih di tangannya. Dia pegang tasbih tangan dia. Padahal semua orang tahu Al-Imam Junaid ini ulama besar, ahli sufi, ahli tasawuf.
alim ulama yang saleh, wali Allah, orang kenal belaka, tidak diragukan. Baik, apa orang kata? Tuan dalam kedudukan yang demikian itu masih menggunakan tasbih? Orang tanya dia, kau ni seorang alim, ulama besar, seorang soleh, wali Allah, orang yang dari segi kedudukan kerohanian itu orang iktiraf sebagai seorang yang mulia, kau masih pegang tasbih lagi? Maksudnya, perlu lagi ke kau berzikir dengan pakai tasbih ni? Sedangkan orang yang semacam kau itu tidak memerlukan ini. Kenapa? Hatimu sudah hidup. Hatimu sudah hidup, sehingga alat ini tidak diperlukan lagi. Hatimu terus ingat kepada Allah. Tapi Junaid ia pegang lagi. Kenapa? Jawab Al-Junaid, Allah telah menyampaikan kami, maka tidak akan saya tinggalkan. Yang inilah sebab. Sebab ini sebab hatiku boleh ingat kepada Allah, boleh sampai kepada Allah. Sebab yang dengannya aku disampaikan Allah, aku tak akan tinggalkan dia. Aku tak akan tinggalkan. Itu sikap Al-Junaid. Baik. Kisah ini didatangkan untuk menjelaskan tentang wirid. Bahawa Al-Junaid itu masih berwirid lagi, sekalipun sudah mencapai tahap, mencapai maksudnya. Ehwal-ehwal, kalau dalam tasawuf, sudah mencapai maqam yang dinamakan sebagai hakikat lah bahasa mudah. Ataupun istilah Arab yang lain disebut wisal. Hati sudah sampai kepada Allah. Hatinya sudah memperolehi hakikat ma'rifat, sudah mendekati penciptanya, sudah terbuka hijabnya bahasa mudah. Tapi Al-Junaid sekalipun demikian masih memegang tasbih. Artinya apa? Masih lagi mengekalkan wirid-wirid hariannya. Itu maksudnya. Itu yang nak diberitahu. Maksudnya wirid tidak ditinggalkan. Sekalipun sudah berhasil mencapai maksud, tidak ditinggalkan wirid. Al-Junaid berkata, orang arif menerima semua amal, yakni wirid itu sebagai tugas dari Allah. Ini sikap orang arif. Seseorang yang dianggap arif ini, amal-amal ibadah ini, wirid-wirid ini dilihatnya sebagai tugasan yang perlu ditunaikan. Sebab itu mereka tidak tinggalkan, sebab mereka tahu tugas, suatu kewajipan. Guana-guana pun perlu disempurnakan, perlu ditunaikan. Kerana itu mereka akan kembali menghadap kepada Allah dengan kebiasaan wirid ibadah yang ditugaskan oleh Allah itu. Sebab itu mereka akan terus melaksanakannya, tidak akan meninggalkannya, karena mereka tahu itu adalah tugasan mereka. Dan andai kata aku berusaha 1000 tahun tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal wiridku. Bukan berusaha, berusia. Andai kata aku berusia 1000 tahun, umurku lanjut, andai kata dipanjangkan Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal wiridku. Aku tak akan tinggal wirid yang aku buat dulu. Ini pendirian orang soleh sungguh. Mereka tidak tinggalkan wirid. Ada orang kata gini, mau main hari ni rendah je, mau main semayang-semayang, duduk mengatik ni rendah je, tinggi duduk main gini dah. Ada buah tu lah ni. Ada buah tu dah sekarang. Semayang mengajar ni kulit ya belaka ni syariat. Hak dalam ni ada main dah bawah gini ni. Timbul bawah gitu kadang-kadang. Ini lagi daripada pedoman. Sampailah mencapai hakikat, capailah. Tapi wirid sebagai tugasan itu jangan ditinggalkan.
Kecuali jika terhalang untuk melakukannya. Kecuali dalam keadaan terhalang, sakit dan sebagainya, terhalang. Kalau ada peluang, tidak ditinggalkan. Ini sikap alim ulama dulu. Mereka mengambil sikap mengekalkan wirid sekalipun mereka sudah mencapai tingkatan yang tinggi dalam dunia tasawuf. Mereka tidak tinggalkan wirid-wirid mereka itu. Demikianlah yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' menerusi kalam hikmah yang ke-122 tentang bahawa kita ni perlu menjaga wirid, yakni amal-amalan kita. Sekalipun kita telah dianugerahkan Allah dengan bermacam-macam anugerah, jangan tinggalkan dia. Kita kadang-kadang ada juga kita kerja nak orang kata, lepas tu guana rezeki banyak boleh ni, dia tinggal ada setaran orang kata, dia pergi piti banyak ni, piti banyak, dia tinggal habis orang lain. Padahal dia tak sedar piti ni beli kau kurang, bukan kau banyak. Dia tinggal ada setaran kerja-kerja di awal tu. Sama juga dalam ibadah, kita perlu mengekalkan.